Kena tengok waktu dulu. Kalau dah bateri jam handphone pun habis, dah tak ada tu, barulah boleh berijtihad. Ya, maksudnya kita ni keluar waktu dah ni, kita pun qada. Tengok, dalam waktu lagi, sah salat, tak payah ulang. Kita ni tunai ni, ada waktu lagi ni. Tengok, dah keluar waktu, maka sah juga salat. Kalau main-main tak sah. Jika baca bawah lagi, jika sembahyang sunat yang berwaktu, ni bawah ni, dalam kat depan ni, wan nafalu dzunal waqti, dah tak ada nun dah tu. Dia asal dia memanglah dzuna, tapi bila dah mudaf dia hazafkan nun, jadi dzul waqti je. Silap cetak dah ni. An-nafal ni solat sunat, dzul waqti yang mempunyai waktu, atau dzul sabab, ataupun yang mempunyai sebab. Apa dia solat sunat yang ada waktu? Qabla subhi rak'ataini, qabla zuhri, ba'da zuhri, qabla al-asri, qabla al-maghribi, ba'da al-maghribi, qabla al-isya wa ba'da al-isya. Ada waktu kan? Kemudian duha ada waktu tak? Ada. Witir ada waktu tak? Ada. Mana boleh witir lepas maghrib kan? Jadi dia ni kena buat macam fardu tadi niat dia. Kena beritahu solat tu solat apa. Kalau tak, dia jadi solat sunat mutlak tadi yang saya sebut tadi. Solat sunat mutlak ni bila boleh buat, kecuali lepas subuh dengan lepas asar. Ada seorang pakcik tu 60 lebih umur dia. Dia sebelum dia belajar macam ni, di Masjid Jalan Duta, wilayah persekutuan tu, dia solat kalau zuhur 4 rakaat lah. Dia tak ada solat sunat. Dia tak nak solat sunat. Jadi bila dia solat elok-elok dan dia faham apa yang dibaca, dia mohon ampun Rabbi firli wa'fu anni, dia faham. Dia baca pula Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sambung Ustazah? Tak, Ustazah yang muda 2 orang ni nak suruh sambung ni. Dia mesti dia tak hafal ni. Yang dari dekat nak kubur hafal lah. Yang dia baca yang tu, maka dia kata dia tak cukup 4 rakaat. Tu nak cerita sunat-sunat mutlak ni. Dia tanya Ustaz boleh tak saya nak solat lepas zuhur lagi ni, lepas fardu jemaah tu, boleh tak saya nak solat lagi? Ustaz kata boleh. Macam ni niat Ustaz? Ustaz kata aku solat sunat zuhur 2 rakaat selepas. Selepas tak ada, tak apa, sebab memang kita buat selepas. Aku solat sunat zuhur. Dah. Jadi dia pun buat 3-4 minggu, dia datang lagi. Ustaz, dah buat dah ni. Sedap Ustaz. Boleh tak nak buat lagi 2? Dia nak tambah lagi. Ustaz kata boleh, sahaja aku solat sunat zuhur 2 rakaat. Sebab kan dia ada 4 kan? Dua-dua kan? Bukan pernah buat pun ni. Belajar rekah je. Jadi dia dalam sebulan tu dia datang balik. Ustaz, boleh tak? Dia ni manager, dia company sendiri. Kereta dia semua yang paling besar, tak ada yang kecil. Porsche, itulah kereta dia, power. Ustaz, dia kata boleh tak lepas 2 dia buat 2, lepas 2 yang kedua tu, maksudnya 4 tu, dia nak buat lagi solat sunat. Ni tengok orang yang mengecapi kemanisan solat. Yang kita ni nak habis 4 tu pun lambat kan? Tu maksudnya orang yang menderita dalam solat. Tahu? Ni yang Ustaz sebut tadi. Orang awam sekarang ni, bila Ustaz bimbing, bila kawan-kawan Ustaz bimbing, dia buat elok-elok solat tu, dia dapat satu kemanisan. Kalau boleh dia tak nak bagi salam, tapi terpaksa bagi salam sebab imam dah bagi salam. Jadi dia tanya boleh buat lagi tak? Yang tu. Tiba-tiba dia baru Allahu Akbar, Iyyaka na'budu wa iyyaka Imam Allahu Akbar dah rokok. Itu dia ngadu. Dia menderita bila imam laju tu. Itu yang kita sembang tadi. Sebab dia nak kesempurnaan, dia nak tartilul qiraah yang kita belajar minggu lepas.
Bulan lepas dia nak tartilul qiraah, tapi imam hadar, imam baca laju, maka dia menderita. Bila dia menderita, dia call ustaz, imam masjid ni laju ustaz. Dia tak ada cakap Melayu. Dia sebab dia tak pandai cakap Melayu, dia cakap Jawa je. We cannot practice what we have learned ustaz, please me, help me, kan. Jadi dia imam tu laju, dia banyak ngadu. Jadi orang awam dapat kemanisan solat, tapi ustazah menderita dalam solat. Tak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega. Macam tu. Bukannya menyesal, Allah habis pula. Tu. Beza kan? Dua situasi ni. Nak yang menderita ke nak yang manis solat? Kita belajar ni. Ajak kawan-kawan sama, kawan-kawan lain, kita belajar sama-sama. Sonok ustazah. Di Bangi semua orang faham. Kalau ustaz jadi imam, dia mesti ready doa dan sujud. Dan semua dah 36 surau tu. Ada 6 masjid, 30 surau. Semua faham dah. Kalau ustaz datang mengajar, kalau ustaz sudi jadi imam, makmum dah ready dah. 2-3 saf tu dah ready dah. Sujud tu mesti dalam lama. Sebab ustaz tak boleh bangun cepat sujud. Sebab gimana tu? Ustaz nak masuk kelas dia. Kat sebelah. Kelas kat sebelah. Fadhalata, dipersilakan. Siru ala barakatillah. Baik, terus lagi. Sunat yang punya waktu, jika dilakukan jika sembahyang sunat yang berwaktu, seperti sembahyang sunat rawatib. Rawatib apa makna? Buat catatan tepi. Rawatib apa makna? Yang mengiringi solat fardu, Rawatib ni kalau dikira, dia ada 10 rakaat. Dia ada 10 rakaat. Apa dia? Cuba kita kira, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Dia ada 10. Sebelum maghrib, sebelum asar, kebanyakan ulama' dia tak masukkan rawatib. Jadi kalau sibuk-sibuk nak tinggal 2 ni tak apa. 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, nak tinggal tak apa. Tapi yang 10 ni kalau boleh, ustazah yang nak mengajar agama kepada budak-budak jangan tinggal. Termasuk ustaz lah, jangan tinggal. Sebab inilah yang membentuk rohani kita. Yang bila pelajar tengok muka kita, dia tengok muka agama. Macam tu. Dia bukan tengok muka kita, dia tinggal watan. Tak. Ini antara rahsia kejayaan seorang murabbi mendidik anak dia yang ditarbiyah. Seorang ustaz-ustazah boleh gosok belakang budak, budak jadi lembut hati, ikut apa yang dia cakap. Ini rahsianya. Ini rahsia guru-guru dulu. Tok guru dulu, dia buat semuanya. Rawatib. Campur 2 lagi lah. Campur duha, campur witir lah kalau boleh kan. Jangan kadang-kadang. Kerja masak apa? Maghrib mana ada kerja masa? Isyak mana ada kerja masa? Zuhur kerja masa dia? Zuhur kerja masa. Okeylah, zuhur boleh qada. Pula ada di ujung kali, nanti Ustaz tunjukkan. Jangan miss, 2 bulan lagi akan datang. Nanti Ustaz tunjukkan. Solat sunat berwaktu ni bagi kakak-kakak ni lah, Ustazatun yang dah dewasa ni. Solat sunat berwaktu, kalau kita tinggalkan kerana keuzuran, contoh ni tadi nak kejar waktu tadi, nak masuk kelas kan, maka kita digalakkan qada. Digalakkan qada. Itu dia tak puas hati lah tu. Ni, ingat muka surat ni 95. Ingat
Nanti kita kembali. Jamak salat Jumaah. Hop. Ni apa? Arsal masnunah. Ni apa? Salatul khauf. Salatul kusufain. Istisqa. Habislah ni. Fawaid. Salatul jamaah. Musafir. Tidak. Sifatul a'immah. Salatul jamaah. Ni salatul nafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan kami. Tak di ujung. Cuba perhati perkataan qada ya, kalau nampak je beritahu kat Ustaz. Alhamdulillah. Walau fatan nafalu al-muaqqatu nudiba qada'uhu fil azhar. Sekiranya keluputan solat sunat yang ditentukan waktu. Yang ditentukan waktu. Maksudnya solat sunat subuh bila waktu dia? Sebelum imam takbiratul ihram kan? Boleh solat sunat subuh. Jadi kalau dah imam takbiratul ihram, boleh tak kita solat sunat subuh? Bagi ustazah-ustazah sebenarnya tak ada masalah sebab solat kat rumah. Jangan solat subuh terus. Solat 2 rakaat dulu. Tapi kalau yang terlepas, nudiba, mandubun, nudiba, apa makna? Disunatkan qada'uhu, qada' solat tu. Tu hukum dia lah. Bagi yang kita ni yang rasa pahala tak banyak lagi. Bagi yang dah rasa pahala banyak, tak payahlah buat. Gelap pula kan. Bagi yang dah confident masuk syurga tu, bye-bye kan lah kan. Ini bagi kawan-kawan ustaz yang siang malam dia nangis ni, daripada umur saya 14 ustaz, saya akhir balik 14 tahun saya banyak buat dosa ustaz, sekarang umur saya 52 ustaz, macam mana nak cover ni ustaz? Saya kata istighfar banyak-banyak. Ni ibadah-ibadah ustaz. Ustaz kata qada solat dah habis. Qada lah yang sunat-sunat. Dibuat sebab dia rasa dia kurang kan. Kadang-kadang kita ahli-ahli agama ni banyak perasan. Banyak perasan, tak padahal dosa tu yang belunggu-lungguk. Jadi ini hukum fiqh dia lah. Jangan, kalau orang tanya jawablah. Mana ustazah tahu tu? Jawab muka surat 342 Kitabus Solah, dalam bab Solatun Nawafil, solat sunat. Contohnya lepas maghrib kita ada baktiyah kan. Solat rawatib tu kan kira solat yang mengiring solat fardu. Contohnya Ustaz, waktu sembahyang maghrib tu, ni anaknya ada 2 orang ni dah nangis. Contohnya kan. Lepas tu bila kita nak buat baktiyah tu, contoh kita tidurkan anak dulu ke, kita buat
buat solat sunat tu? Boleh. Kiranya kodok macam ni juga lah. Bukan nak tidurkan anak, nak tidurkan suami pun boleh juga. Dan suami terbatuk-batuk kan. Dia tak boleh solat sunat kan. Kena pergi kat suami tu. Lepas tu dia tolak lah. Boleh. Cumanya ustazah-ustazah ni, kaum hawa ni, kalau yang ada suami, yang ada ayah, dia untung. Sebab walaupun dia tak buat, dia terutama yang bergerak isteri ni, dia punya kuncinya dua je, solat 5 waktu, puasa Ramadan. Yang ni jangan tinggal. Bila tak tinggal yang ni, maka isteri-isteri ni dia akan dapat namanya pahala kering. Apa dia pahala kering? Suatu hari rombongan pergerakan wanita Madinah tu, muslimat tu datang jumpa Aisyah bertanya, "Hei Aisyah, orang lelaki masuk syurga tanpa hisab sebab dia syahid di medan perang. Orang lelaki pahalanya banyak, dia boleh masuk syurga laju sebab jemaah dapat 27. Orang lelaki dapat pahala banyak sebab dia merayau kat jalan, ada ranting dia buang." Sebab dulu kan perempuan tak keluar rumah kan. Jadi rombongan ni tanya, "Hei Aisyah, kita ni nak masuk syurga macam mana?" Asyik angkun air, uli tepung. Angkun air, uli tepung. Tu. Dia tanya, ni benda ni ditanya. Jadi Aisyah pun, kan Aisyah pun pergi jumpa Rasulullah SAW. "Hei Rasulullah, tadi sekumpulan perempuan datang tanya aku gini. Apa jawapan?" Maka Rasulullah SAW sebut, selagi mana perempuan itu salat 5 waktu, tunaikan puasa Ramadan, dan dia taat suaminya sepenuhnya, maka dia dapat segala ganjaran pahala yang suami dia dapat. Itu pahala kering nama dia. Apa? Sebab itu ustazah-ustazah kena pujuk suami untuk pergi berjemaah 5 waktu. Jangan biar jadi imam kat rumah. Kalau dia jadi imam kat rumah, azan kat surau tu ada, kita ada kat rumah, suami ni jadi imam, ustazah jadi makmum, anak jadi makmum, dia pahalanya 1. Dia tak dapat 27. Semua dapat 1. Walaupun jemaah kat rumah. Siapa ngajar laki-laki solat kat rumah bila dengar azan? Rasul siapa nama? Muhammad. Muhammad tak ajar macam tu. Buka muka surat 95. Cuba tengok 90. Tak, nota solat. Nota solat 95 ada apa? Yang tak ada nota ni nanti belakang ada lagi. Ada lagi kan? Habis? Nanti tahun 2082 saya bawa. Bukan Ustazah, bukan. 105. 105. Betul. Tu 105. Nanti tunjuk kat suami masing-masing hadis ni. Tampal kat dinding. Idza tawaddaa ahadukum. Kan? Tengok Melayu teruslah. Bila seseorang kamu berwuduk, lalu dia menyempurnakan wuduk, sah wuduk dia, kemudian dia keluar. Tengok tu. Summa kharaja. Bukannya dakhala. Thumma dakhala ghurfatan fayusalli ma'a ahlihi. Mana ada? Tak ada. Thumma kharaja ila salati. Kemudian dia keluar untuk menunaikan solat, sama ada ke surau atau ke masjid. Bukan? Apa dia dapat? Apa suami dapat? Lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu lahu hasanatan. Dia tidak mengangkat kaki kanan kecuali Allah bagi dia 1 pahala. Walam yada' qadamahul yusra illa hatta Allahu bihi sayi'atan. Dan tidak meletak, dalam terjemahan tu mengangkat juga tak meletak kaki kiri kecuali Allah gugurkan dia 1 dosa. Bila dia sampai ke masjid, dia tengok orang dah solat separuh, maka dia pun campurlah dalam solat yang separuh lagi tu. Dan bila imam bagi salam, dia tambahlah yang baki. Bila dia sampai masjid ataupun surau, orang dah selesai solat, maka dia dapat juga ganjaran jemaah dan terhapus dosa, diangkat darjat tadi. Tengok ruginya
kaum lelaki akil balik yang tidak solat berjemaah, termasuk suami-suami ustazah-ustazah. Nanti photostat enlarge kan, tampal kat dinding. Jadi ini penting. Baca sendiri, kan. Bebel pula, kan? Tak apa, bebel bab ni tak apa. Tanya dia, Ustaz sayangan ana tak? Tanya dia kan. Kalau suami tu ustaz lah, kan, dia kata sayang. Kalau sayang tolong pergi jemaah ya. Ngapa pula? Buang tabiat ke ni? Ini bukan khutbah bang. Ini Ustaz Hasnan Najah tadi. Ciri suami sayang kat isteri ialah dia mesti sedekah pahala, mesti sumbangkan pahala kepada isteri. Macam mana sumbang pahala? Buatlah kebajikan di luar rumah banyak-banyak, terutama solat jemaah, kan. Ini macam Ustaz datang mengajar ni, satu pusing tayar kereta daripada Bangi tadi berapa ratus kilometer tu, isteri Ustaz dapat. Sebab tu ramai yang minat-minat dengan Ustaz ni. Sebab dia nak kongsi pahala Ustaz. Sekejap orang masuk Minang, sekejap orang masuk Minang. Setakat ni hati belum terbuka lah. Hari Rabu itu Ustaz mengajar pramugari pula solat di Masjid Sultan Mizan di Putrajaya tu. Dah hantar mesej pula, saya Syasha, nombor telefon saya ada dalam telefon, nak baca-baca. Ustaz transparent, telus, tak ada surut-surut. Dah minat pula kot. Jadi itu bab apa tadi? Bab rawatib tu, membebel sampai ke situ lah tu. Baik, beres. Ustaz buat KPI keluarga Ustaz. KPI, Key Performance Indicator, ciri pencapaian penanda aras. Anak Ustaz akil balik saja haram dia solat di rumah waktu yang 5. Ustaz tak lelaki, Ustaz tak benar kan. Kalau dia solat kat rumah juga, azan kat surau dia setakat ni tak pernah berlaku lagi lah. Kalau dia solat kat rumah juga, maka akan meletus perang dunia ke-21. Sungguh bagi Ustaz tak ada guna dia anak Ustaz dah. Sebab ini sunnah Rasul. Kalau tak, apa guna Rasul diutuskan? Hidup kat dunia bukannya nak tukar sport rim, nak tukar handphone, nak cantik-cantik rumah je. Hidup kat dunia ni nak sedia pergi ke syurga tu, kan. Jadi kalau tak ikut benda ni, apa guna hidup? Itu dia. Jadi Ustaz, ada orang cakap dengan anak ni jangan ekstrim sangat dengan agama. Jangan Ustaz kita nak, jangan ekstrim dengan agama. Biar dia pergi kat yang penyanyi Korea tu. Bagus. Memang pun jiran-jiran gelar Ustaz ni ekstremis, radikal, fundamental. Semua gelaran Ustaz dapat. Sebab di rumah Ustaz baru ada 3 tahun televisyen. Dulu tak ada. Masa tak ada tu, anak Ustaz boleh baca Quran satu hari 3 juzuk, 4 juzuk. Masa tak ada dulu. Walaupun dia tak tahu Doraemon, dia tak tahu Tom and Jerry, dia tak tahu semua tu, tapi dia boleh masuk syurga baca Quran banyak. Kalau tahu semua tu, boleh masuk syurga tak? Boleh tak? Cuba jawab secara matang betul-betul. Boleh tak? Dia tak tahu Terminator, dia tak tahu apa lagi yang budak suka tu. Kawan kat sekolah sembang, dia tak ada campur tangan. Dia balik dia ngadu tu. Dia kata rasa hina baba dia kata. Kan kawan-kawan semua cerita hal TV, kita tak tahu. Ustaz kata tahu semua tu boleh masuk syurga ke? Tak boleh kata. Habis tu baca Quran. Okey. Kan nak belikan TV pun dia tak nak dulu. Sebab dia tahu baca Quran tu yang boleh masuk syurga. Bila mak duduk halakah nak tengok tu, baru start belikan lah. RM678 harga. Ingat tu. Sebab apa ingat? Sebab Ustaz takut nanti Allah tanya duit belanja ke mana RM678. Jawab beli TV. Anak kau tengok apa? Mampus nak jawab. Betul? Tak? Ditanya harta dari mana dapat, ke mana tahu pun. Tu, ingat tu. Elektrik kita bayar. Ustazah-ustazah tak apalah. Ni bagi Ustaz, semua rumah tu termasuk tubuh badan isteri tu Ustaz yang tanggung. Jadi elektrik Ustaz yang bayar. TV tu Ustaz yang beli. Wayar elektrik tu pun Ustaz yang bayar dulu. Sebab masa beli rumah kita bayar tak masuk wayar tu. Jadi Allah tanya nanti, mati nak jawab. Itu yang Ustaz takut. Betul? Ada bangkangan tak? Tu? Fikir secara matang tu. Sebab Rasul kata al-kaisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Orang bijak, orang matang, orang cerdik ialah orang yang sentiasa fikir keselamatan dirinya selepas mati. Itu orang bijak.
Okey, RM670. Ustaz simpan tu dalam otak lah. Kan bila anak dia lah nak tengok Tom and Jerry, mau tengoklah hari Sabtu, no problem kan. Tapi bila dia nak melampau dah tu, sanggup tak tengok baba masuk neraka? Tak sanggup. Apa buat? Dia pun tutup TV. Ambil duduk baca Quran. Kan? Okey, jangan jelas lah. Sebab Ustaz letak penanda aras tu. Itu Ustaz sebut tadi, ustazah, muallim, muallimah yang tak baca Quran, jangan cuba nak ajar anak ustaz agama. Ajar Inggeris, matematik tak apa, geografi tak apa. Tapi nak ajar agama tak payah. Sebab dia akan melantun keluar balik. Sebab rohani dia lagi tinggi daripada muallim, muallimah tu. Kita nak mengajar agama ni, rohani kita kena lebih tinggi tu daripada orang yang kita nak ajar tu. Baru dia tercengang je tu. Jangan tengok ustaz macam tu. Baik, dah habis. Macam-macam bebel pula ya. Walau fatan nafalu al-muakkad sunnas al-jamaah fihi ka salatil ain aw la ka salatid duha nudiba qada'uhu fil azhar. Dah balik muka surat apa tadi? 95 kan? 95. Jangan main ustazah-ustazah. Orang awam sekarang ni terlalu tamak tu untuk akhirat ni. Jadi bila ustaz-ustazah, ustaz perhati asyik nak longgok duit ya. Yang ni ustaz jadi sedih. Ya. Orang baru hari Sabtu hari tu ustaz bimbing di Gombak Masjid Saidina Ali memperkemaskan solat. 9 pagi sampai asar. Orang awam ni duduk dalam masjid tu, tak balik-balik. Nak belajar kesempurnaan solat ni. Semalam di Bandar Teknologi Kajang, betapa daripada lepas subuh sampai asar. Ustaz diminta kuliah subuh serentak, lepas tu berhenti minum, lepas tu sambung untuk belajar solat sempurna. Semua-semua ni lah Ustaz bacakan. Ustaz buat kitab Arab ni sebab Ustaz tak boleh tak pandai nak baca kitab Melayu ni. Ustaz buat kitab Arab. Bacakan macam mana rokok, macam mana i'tidal. Tiba-tiba jadi makmum, diperhatinya imam buat lain. Malu Ustaz, tebal muka Ustaz ni. Sebab yang jadi imam ni kadang-kadang ustaz-ustaz. Dia kata, Ustaz, imam i'tidal Ustaz tak macam yang kita belajar lah. Sebab apa? Sebab ustaz ajar i'tidal macam ni. Sami'allahu liman hamidah. Sempurna angkat macam sifat takbiratul ihram tu. Tiba-tiba imam sami'allahu liman hamidah. Habis cerita. Dia buat macam tu kan? Habis. Ada imam buat macam tu. Dia belajar ke tak belajar? Allah Alam. Tu yang minta tu. Kita nak muzakarah tu kan? Ya. Baik. Minggu depan hari Sabtu di Masjid Rembau, 5 karya gabung. Dia minta setiap karya, ustaz tak mampu kan? Ni harapnya ustazah-ustazah tolong pandulah ya. 5 karya gabung kat satu masjid. Akan ustaz bimbing daripada 8 pagi sampai asar, belajar solat sempurna. 7 hari bulan orang kaya-kaya di Bukit Damansara tu berkumpul di dalam sebuah rumah, 136 orang dewasa-dewasa ni. Allahu Akbar, rumah sana tu main golf pun boleh kan dalam rumah kan. Minta ustaz bimbing. Dia masalah sekarang ustaz penat. Dah penat dah 2 tahun ustaz melayan orang awam ni. Ustaz dah jadi penat dah. Kan 8 pagi seorang-seorang bercakap kan. Jadi penat lah ya, tenaga, umur pun makin tua kan. Kitab-kitab ni banyak lagi ustaz belum baca, sebab tu ustaz jadi risau ya. Jadi harapnya adalah yang tolong-tolong. Macam hari Rabu lepas ustaz bimbing para megari kan. Para megari ni minta praktikal wuduk. Dia orang tak nak belajar kecuali dengan Ustaz Asnan. Itu masalah dia. Kan, jadi ustaz pergilah. Kalau dengan orang lain dia tak nak. Jadi ustaz pergi, tapi dia nak praktikal wuduk. Macam mana ustaz nak buat? Tak balik ustaz kan? Kan? Jadi ustaz paksa seorang ustazah, mungkin ada kenal ni, Ustazah Zawiyah Sepang, isteri kepada Ustaz Jawawi, Fauziah. Ustaz paksa dia datang. Ustazah datang solat zuhur kat masjid ni, lepas tu tengok dalam 40 minit dia nak praktikal wuduk, nak ajar cara mandi junub tu, macam mana nak gosok semua tu. Sebab kalau ustaz ajar kan lain pula jadi kan. Datang ustazah. Ustaz paksa tu, dia datang. Dia cuti